Baik, nampak tangent theta, sin theta, cos theta. Baik, dalam trigonometri kita perlu ingat, okey, tangent theta adalah A per B, sin theta A per C, cos theta B per C. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak semua? Adakah kamu sihat? Dah bersedia untuk tajuk hari ini? Cikgu harap kamu akan berikan tumpuan dan perhatian semasa cikgu menerangkan tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. Hari ini kita akan belajar nisbah dan graf fungsi trigonometri tingkatan 5 bab 6. Dalam bab ini, standard kandungan nilai 0.61 iaitu nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta, kosong darjah sehingga 360 darjah. Manakala standard pembelajaran 6.1.2 iaitu menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga, keempat berdasarkan sudut rujukan yang sepadan. 6.1.3 menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangent diberi. Baik, apakah hubungan nilai koordinat X, koordinat Y dan nisbah koordinat Y kepada koordinat X dengan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta? Okey, baik. Sebelum kita teruskan pelajaran kita, tengok yang slide yang dah cikgu sediakan. Okey, bagaimana kaitan nilai sin, tangent dan cos apabila diberi satu titik ataupun koordinat dalam bulatan unit. Okey, contohnya nilai X adalah negatif 0.64, nilai Y adalah 0.91. Okey, ini adalah koordinat. Okey, ini kita andaikan sebagai theta. Okey, nilai Y adalah 0.91. Okey, X pula negatif 0.64. Baik, nampak tak kat sini? Okey, bertentang dengan theta adalah A. Okey, B pula adalah bersebelah dengan theta. Okey, satu ni adalah nilai bagi paksi yang condong. Baik, nampak tangent theta, sin theta, cos theta. Baik, dalam trigonometri kita perlu ingat, tangent theta adalah A per B, sin theta A per C, cos theta B per C. Okey, kalau senang saja nak hafal, tentu tan senang. Okey, sin, cos, kira. Tentu senang kira. A, B, C. Okey, sin A, B, C. Nampak tak cikgu warnakan? So, tak perlu hafal pun, kamu kena tahu. Tan, sin, cos, A, B, C, A, B, C. Okey, sin A per C, tan A per B, cos B per C. Okey, ini adalah cara untuk menghafal trigonometri. Okey, sin theta. Okey, apa dia nilai sin theta? A per C. Okey, nilai A adalah 0.91. C pula 1. Jadi, kita ambilkan nilai tadi, kita gantikan dalam tempat A dan C. 0.91 per dengan 1.
Jadi nilai sin theta adalah 0.91. Okey. 0.91 ni mana? Nilai Y. Baik, sekarang kita tengok cos theta pula. Cos apa nilainya? B per C. Okay, apa nilai B? B adalah negatif 0.64. C 1. Jadi negatif 0.64 per dengan 1. Kita gantikan dalam persamaan tadi. Kita akan dapat nilai cos adalah negatif 0.64. Okey, iaitu nilai X. Okey, tangent pula. A per B. Okey, nilai A 0.91. B negatif 0.64. Okey. Baik. Sekiranya diberi satu bulatan unit, kita nak tentukan nilai sin, cos dan tan berdasarkan bulatan unit. Okey, sin theta. Okey, katakan ini koordinatnya negatif 0.64 dengan 0.91. Seperti tadi, nilai sin terus saja kita ambil. Iaitu nilai Y. 0.91. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan bagaimana kita nak ambil nilai sin. Okey, iaitu A per C. Jadi, ataupun terus saja kita ambil nilai sin koordinat Y. Okey, nilai di koordinat Y tadi 0.91. Terus ambil sahaja nilainya. Okey, cikgu dah tunjukkan pembuktian tadi kan. Okey, B cos theta. Terus sahaja ambil nilai negatif 0.64. Iaitu nilai X tadi. Manakala tangent theta, kita ambil nilai 0.91 per 0.64 iaitu sin per cos iaitu negatif 1.422. Baik. Cikgu tunjuk satu lagi contoh. Okey, katakan koordinat berada di sukuan keempat iaitu nilai X-nya 0.85. Nilai Y-nya negatif 0.58. Jadi sin theta terus sahaja ambil nilai Y iaitu negatif 0.58. Nilai cos terus sahaja ambil nilai di X iaitu 0.85. Manakala tangent theta, okey, nilainya sin per cos iaitu negatif 0.58 per 0.85. Kita akan dapat negatif 0.6822. Baik, sekarang kita nak tentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat. Contoh, okey, sin 114 darjah. Okey, 114 darjah berada di sukuan kedua. Okey, kita lukiskan di satah. Okey, contohnya ini adalah nilai theta iaitu 114 darjah. Okey, sin 114 darjah iaitu sukuan kedua sinnya positif. Ingat lagi tak? Cikgu dah terangkan bagaimana nak dapat nilai yang sepadan dalam sukuan pertama iaitu 180 darjah tolak dengan theta. Jadi, sin 114 darjah sama dengan sin 66 darjah. Okey, 66 darjah ini nilai yang sepadan di sukuan pertama. Okey, terus saja tekan kalkulator. Sin 66 darjah kita akan dapat 0.9135. Okey, B. Tangent 330 darjah 15 minit. Okey, ia berada di sukuan keempat.
Okey, bila kita lukis di paksi, tetanya berada di sukuan keempat iaitu 330 darjah 15 minit. Jadi kita nak cari alfa ataupun sukuan yang sepadan. Okey, ingat tangen. Okey, tangen berada di sukuan keempat, nilainya mesti negatif. Okey, jadi negatif. Kita 360 darjah tolak sahaja dengan theta, kita akan dapat okey, nilai tangen negatif dan sukuan keempat. Jadi kita akan dapat nilai negatif tangen 29 darjah 49 minit. Okey, nilainya adalah negatif 0.5714. Baik, sekiranya diberi nilai sin theta 0.4226. Okey, kita nak cari bagaimana nak menentukan sudut nilai sinus, kosinus dan tangen apabila diberi suatu nilai. Okey, nilainya di antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey, tengok sin theta sama dengan 0.4226. Okey, nilainya mesti di antara 0 sehingga 360 darjah. Baik, yang pertama sekali sin theta. Kita kena perlu tahu theta tu berapa darjah. Jadi kita tekan je di kalkulator. Shift sin 0.426. Okey. Tekan shift sin 0.4226. Kita akan dapat 25 darjah. Okey, 25 darjah ni berada di sukuan pertama. Okey, baik. Nilai yang positif, okey, sin yang positif dan sepadan di sukuan pertama adalah okey, sukuan kedua. Okey, sin yang positif di sukuan kedua kita ambil 180 darjah tolak 25 darjah, kita akan dapat nilai yang sepadan iaitu 155 darjah. Okey. Tanda positif bermaksud sini berada di sukuan pertama dan kedua. Baik, sekarang nilai cos pula negatif 0.3420. Okey, nilainya berada di antara, okey, tengok sini. Okey, cos negatif. Cos negatif berada di sukuan kedua dan sukuan ketiga. Okey, ni sukuan ketiga. Maaf, ada kesilapan sikit di situ. Okey, bermaksud negatif cos berada di sukuan kedua dan sukuan ketiga. Okey, sudut rujukan yang sepadan. Baik, kita cari dulu theta. Kita tekan saja shift theta 0.3420. Kita akan dapat 70 darjah. Baik, 70 darjah ini berada dalam sukuan pertama. Okey, kita perlu cari sukuan kedua dan ketiga. Jadi untuk sukuan kedua 180 darjah tolak theta. Jadi kita akan dapat dalam sukuan kedua 180 darjah tolak 70 darjah, kita akan dapat nilai thetanya 110 darjah. Okey, ini adalah nilai dalam sukuan kedua. Baik, sukuan ketiga pula. Okey, tengok di sini. Tadi 180 darjah. Okey. Untuk sukuan ketiga, nampak tak? Dari sini sehingga ke sini. Jadi, untuk dapat sukuan ketiga, 180 darjah, kita perlu tambah dengan 70 darjah. Okey. Ini nilai sukuan pertama 70 darjah. Okey, ini adalah sudut yang sepadan iaitu 70 darjah juga. Jadi dari sini sehingga ke sini. Jadi 180 darjah tambah 70
darjah, kita akan dapat 250 darjah. Jadi, nilai yang sepadan berada di sukuan kedua iaitu 110 darjah dan sukuan ketiga 250 darjah. Okey, kita tengok contoh menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangent. Okey, katakan ini adalah raja PQRS. Okey, QRS ni adalah garis lurus. Nilai QR dan QR dan RS adalah sama. QS, okey, panjangnya 8 cm. Jadi kita nak cari A iaitu cos X. Okey, ini diberi QS panjangnya 8 cm. Jadi QR kita nak cari, kita perlu bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat panjang QR ini 4 cm. Okey, untuk cari panjang PR pula, kita guna teorem Pythagoras, iaitu punca kuasa 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, kemudian kita punca kuasakan ke semua sekali, kita akan dapat 5. Jadi cos X, okey, cos X adalah B per C. Okey, ini adalah nilai X. Kita perlu ambil nilai di dalamnya. Okey, di dalamnya iaitu B per C, iaitu 3 per dengan 5. Okey, jadi sekarang ni tengok pula B. Okey, masih gambar rajah yang sama. Okey, PR tadi kita dapat 5. Kita nak cari tangent Y. Nampak tak tangent Y dari sini ke sini? Lebih dari 90 darjah. Okey, ini adalah nilai Y. Apabila nak cari tangent Y, okey, Y ni berada dalam sukuan ke-2. Okey, berada di sini. Baik, kita perlu pinjam sudut di dalamnya. Okey, tangent adalah A per B. Okey, tangent Y. Okey, kita letak negatif di depannya kerana di sukuan kedua nilai tangent adalah negatif. Okey, negatif A per B. Jadi nilai tangent Y adalah negatif 3 per 4. Okay, tengok satu lagi contoh. Sekumpulan murid nak menghasilkan lengan robotik dengan panjang 15 cm seperti ditunjukkan di dalam rajah. Okay, lengan robotik itu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q. Diberi cos theta sama dengan negatif 0.866 dan theta berada kurang dari 180 darjah dan lebih besar dari 0 darjah. Hitung sudut theta dan jarak dalam sentimeter di antara titik P dengan titik Q. Okey, ini adalah rajah yang diberi. Okey. Cos theta diberi negatif 0.866. Ingat cos bila nilai negatif dia berada di sukuan kedua dan ketiga. Okey. Ini adalah gambar rajah. So kita lukiskan seperti ini. Okey, nampak tak? Okey, cos theta negatif 0.866. Jadi tanda negatif bermaksud okey, cos berada di sukuan kedua dan ketiga. Baik, kita tengok di sukuan kedua.
Okey, jadi kita perlu cari sudut rujukan sepadan. Jadi, kita nak cari theta, tekan shift cos 0.866, kita akan dapat nilai theta 30 darjah. Okey, nilai theta 30 darjah. Baik. Sekarang, sudut bila disukun kedua 180 darjah mesti tolak dengan theta. Jadi, kita akan dapat sudut theta adalah 150 darjah. Ini bermaksud sudut di dalam ni adalah 150 darjah. Baik, sekarang kita nak cari alfa. Okey, alfa sama dengan 180 darjah tolak 150 darjah. Jadi kita akan dapat nilai alfa 30 darjah. Baik. Jadi kita dah tahu nilai alfa sin 30 darjah. Okey, sin 30 iaitu QR per dengan 15. Okey, jadi kita nak cari panjang QR, kita akan dapat 15 sin 30 darjah. Kita dapat nilai QR adalah 7.5 cm. Okey, nilai di sini 7.5 cm. Baik, sekarang kita perlu cari cos 30 darjah pula. Okey, sebab kita nak tahu nilai OR. Okey, panjang OR yang ini. Okey, OR cos 30 darjah sama dengan OR per 15. Jadi OR sama dengan 15 cos 30 darjah. Jadi panjang OR adalah 12.99. Okey, maksudnya panjang ini adalah 12.99. Jadi kita nak cari panjang PQ. Okey, panjang dari sini ke sini. Okey, bila sini 15, sini 15, kita tak boleh terus cari di sini sebab dia bukan bersudut tegak. Okey, jadi kita perlu cari satu-satu. Okey, bila dah tahu di sini, kita boleh cari di sini. Baru kita cari panjang PQ. Jadi PQ kita guna teorem Pythagoras. Okey, jadi QR kuasa 2 tambah PR kuasa 2, kita akan dapat 7.5 kuasa 2 tambah 27.99 kuasa 2. Maksudnya panjang RP. Okey, panjang RP adalah 27.99. Kita punca kuasakan, kita akan dapat panjang PQ iaitu 28.98 cm. Okey, jadi panjang PQ ni adalah 28.98. Okey, itu sahaja setakat ini. Cikgu harap kamu akan lebih faham bagaimana nak menyelesaikan penyelesaian masalah melibatkan nisbah dan graf fungsi dalam trigonometri. Okey, jumpa lagi.